Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengongsikan sedikit perkongsian mengenai kewarasan yang hilang. Apakah itu kewarasan yang hilang? Saya sertakan 4 poin di sini, iaitu yang pertama adalah akhir matlamat kehidupan. Yang kedua adalah kebijaksanaan emosi, macam mana kita nak kawal emosi kita. Dan yang ketiga adalah pemikiran positif. Dan yang keempat adalah pemarah. Poin yang pertama adalah akhir matlamat kehidupan. Apa tu? Pernah tak kalian terfikir tentang bagaimana hidup kita ni berakhir nanti? Apakah kita sudah siap sediakan diri kita dengan amalan untuk di akhirat sana? Pernah tak terfikir? Mestilah pernah kan? Jadi Rasulullah SAW bersabda, ada 2 golongan, iaitu Al-Kaisu dan Al-Ajizu. Golongan yang pertama, Al-Kaisu, adalah golongan orang yang cerdik ataupun bijak, iaitu golongan yang telah siap sediakan dirinya dengan amalan. Dan golongan yang kedua pula adalah golongan Al-Ajizu, orang yang gagal. Orang yang gagal macam mana? Orang yang gagal kerana mengikut hawa nafsu dan tidak beramal, yang terlalu pandang dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kebijaksanaan emosi, macam mana tu? Apa ni? Kita boleh ke kawal emosi kita? Kita ada 2 cara untuk kawal emosi kita. Dengan cara yang pertama adalah menggunakan hati, yang kedua adalah secara teknikal menggunakan hati. Macam mana? Yang pertama adalah niat kerana Allah. Apa yang kita buat semua kerana Allah. Yang kedua adalah secara amal ibadah. Amal ibadah kita jangan sesekali tinggal dan lewatkan. Yang ketiga adalah dengan zikrullah. Kalau kita rasa tak tenang, kita zikir kepada Allah. Semoga Allah permudahkan urusan kita dan juga semoga Allah tenangkan hati kita. Yang keempat adalah dengan cara bertaubat. Bagi cara yang kedua pula adalah secara teknikal. Macam mana tu? Yang pertama adalah kita buat to-do list. Kita tulis apa segala perkara yang penting kepada kita dan apa yang perkara yang kena hantar dulu. Kita kena selesaikan dulu. Buat to-do list. Yang kedua adalah kalender. Kalender waktu. Kita catat tarikh yang nak kena hantar. Berapa lama lagi. Semoga apa yang kita buat tu kita nampak, oh ni lagi berapa hari, lagi berapa hari. Yang ketiga adalah kita berkatakan tidak. Berkatakan tidak sebab apa? Sekiranya ada sahabat kita minta tolong, tapi kita sendiri tak selesai lagi masalah kita, jadi kita cakap dengan dia, minta maaf, aku kan nak tolong tapi aku banyak kerja juga, jadi aku tak boleh nak tolong kau. Yang keempat adalah membuat keputusan dengan cara yang bijaksana. Macam mana? Kita jangan buat keputusan yang terburu-buru. Sebab apa? Takut nanti keputusan kita itu akan memakan diri kita pada hari lain nanti. Yang kelima adalah dengan cara kita bersiap sedia dengan segala situasi yang akan datang. Contoh, kita berniaga, kita buka bisnes. Jadi kita dah tahu dah, kalau bisnes ni kita mesti akan 2 je dapat keputusan dia, iaitu gagal atau berjaya. Kalau sekiranya gagal, kita kena ada. Yang ketiga adalah pemikiran positif. Macam mana tu? Kita kena bersangka baik dan bersabar dengan setiap apa yang kita diuji tu. Mungkin ada sebab dan mungkin Allah pandang kita dengan cara macam tu supaya kita mengingatinya semua. Yang keempat adalah pemarah. Macam mana tu? Kita tak boleh nak marah ke? Kan orang kata marah tu sayang sebenarnya. Tapi kalau kalian nak tahu, marah ni ada yang dihalang dalam Islam. Apa dia sebenarnya? Yang pertama, marah kerana benci. Kita benci orang tu tanpa ada sebab. Kita tak boleh nak benci seorang tanpa ada sebab. Yang kedua, kerana dengki. Dengki orang tu dapat lebih daripada kita. Itu bahaya kerana ia boleh merosakkan hati kita. Yang ketiga adalah kerana takdir. Allah dah takdirkan kita dengan cara kita ni gemuk, kurus, cantik, pendek, hitam, putih. Tapi kita ni marah sebab Allah jadikan kita, katakanlah Allah jadikan kita ni gemuk. Tapi kita marah Allah. Kenapa aku gemuk? Macam tu kan? Tapi sebenarnya diri kita ni yang tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dan yang keempat adalah kita marah tanpa sebab. Nak marah tanpa sebab, kenapa? Tak ada sebab pun untuk kita marah. Yang kelima adalah marah kerana orang mengajak kita membuat kebaikan. Terusnya adalah 4 cara buang sifat marah dalam diri kita. Macam mana?
Satu adalah muraqabah, iaitu kita terasa ataupun merasakan diri kita ini sedang diperhatikan oleh Allah. Yang kedua adalah mujahadah. Mujahadahnya ada dua cara, sama ada kita berdiam diri ataupun kita membawa diri kita ke tempat yang lebih tenang. Yang ketiga adalah muhasabah. Kita muhasabah diri kita. Kalau kita marah, apakah kesan dia? Kesan dia mestilah orang tak suka, ataupun orang dah tak nak kawan dengan kita, ataupun rasa jodoh kita lambat, ataupun rezeki tak masuk. Itu adalah kesan-kesan bila kita marah. Yang keempat adalah tanyakan kepada diri kita, kenapa kita kena marah? Apakah sebab yang kita marah? Apa yang puncanya kita marah? Ini sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Semoga dapat memberi manfaat kepada kalian semua, insya-Allah. Jangan lupa juga untuk like, follow, share dan subscribe YouTube channel PPI. Siru Allah barakatillah. Assalamualaikum semua.